Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya, Ahmad Danish Farizuddin bin Abdullah daripada kumpulan 6 akan membuat satu pembentangan proposal yang bertajuk Kepentingan Memperkasakan Teknologi Hijau di Malaysia. Tanpa melengahkan masa, saya memperkenalkan ahli kumpulan saya. Yang pertama, saya sendiri, Ahmad Danish Farizuddin bin Abdullah. Yang kedua ialah Muhammad Fairin Nasli bin Muhammad Suhaimi. Yang ketiga, Syazwan Hanis binti Rohaizat. Yang keempat, Aniza binti Ali. Yang kelima, Umi Najihah binti Mahazir. Dan yang terakhir, Nur Zakia binti Zul. Baiklah, saya akan meneruskan pembentangan saya dengan slide yang seterusnya, iaitu skop pembentangan kami. Yang pertama adalah pengenalan, yang kedua adalah kesan hubungan antara manusia dan agama dengan pembangunan teknologi hijau, yang ketiga prinsip nilai dan etika teknologi hijau, yang keempat manfaat serta kepentingan atau peranan teknologi hijau dalam kehidupan kita, dan yang terakhir isu dan kesan teknologi hijau. Selanjutnya, saya akan mulakan dengan pengenalan. Maksud teknologi hijau ataupun teknologi hijau merujuk kepada pemersatan dan aplikasi produk, peralatan serta sistem untuk memelihara alam sekitar dan alam semula jadi dan meminimumkan atau mengurangkan impak negatif daripada aktiviti manusia. Teknologi hijau merujuk kepada peralatan atau sistem yang memenuhi kriteria-kriteria yang seperti di bawah. Tapi di sini kita boleh lihat di mana teknologi hijau adalah teknologi yang meminimumkan pengurangan aktiviti manusia ataupun bahan mentah ataupun sumber asli. Jadi di sini kita dapat lihat secara terangnya teknologi hijau dapat memelihara serta memelihara alam sekitar kita. Jadi kita akan pergi kepada kriteria. Yang pertama adalah untuk meminimumkan degradasi kualiti persekitaran. Yang kedua adalah mempunyai pembebasan gas rumah hijau yang rendah ataupun sifar. Seterusnya, yang ketiga ialah selamat untuk digunakan dan menyediakan persekitaran sihat serta lebih baik untuk semua kehidupan. Dan yang keempat, menjimatkan tenaga serta sumber asli seperti saya cakap tadi. Dan yang terakhir adalah menggalakkan sumber-sumber yang boleh diperbaharui. Contoh sumber-sumber yang diperbaharui yang digunakan dalam teknologi hijau adalah air. Air merupakan salah satu contoh sumber yang boleh diperbaharui yang antara yang paling besar. Jadi air contohnya digunakan di penjanaan kuasa hidroelektrik, di mana tenaga ataupun air sebagai tenaga untuk menjana elektrik kepada semua masyarakat atau rakyat yang berada di kawasan tersebut yang menggunakan kuasa hidroelektrik. Okey, itu salah satu contoh teknologi hijau yang berjaya. Maka kita akan bergerak kepada konsep teknologi hijau. Kita ada 3 konsep. Yang pertama ialah teknologi hijau ialah pembangunan produk atau peralatan serta sistem macam saya cakap tadi untuk memelihara serta memelihara alam sekitar. Yang kedua adalah aplikasi teknologi hijau selaras dengan konsep pembangunan lestari. Dan yang ketiga ialah teknologi hijau juga merupakan satu teknologi yang mapan dan memenuhi keperluan pada masa kini tanpa menjejaskan keperluan generasi masa depan. Maksudnya everything is preserved. So semua sumber-sumber yang akan digunakan pada masa akan datang dah dijaga rapi dan digunakan dengan secara minimum pada masa kini. So sumber asli untuk generasi akan datang terpelihara dan semuanya tidak menjejaskan, maknanya ia tidak menjejaskan keperluan untuk masa hadapan. Jadi matlamat teknologi hijau ialah tahap kehidupan dan kesihatan dapat ditingkatkan, merupakan satu alternatif untuk perkembangan ekonomi, ekosistem semula jadi dapat dilindungi dan impak negatif atau kesan daripada aktiviti manusia dapat dikurangkan. Jadi di sini kita dapat lihat 3 perkara yang penting. Ekonomi dapat ditingkatkan, itu yang pertama. Yang kedua adalah ekosistem terkawal atau dilindungi, serta yang terakhir adalah impak negatif ataupun kesan daripada aktiviti manusia dapat diminimumkan, iaitu dapat secara kesimpulannya kita boleh cakap teknologi hijau ni dapat mengurangkan pencemaran atau terjejasnya alam sekitar. Seterusnya, saya akan bergerak kepada slide
kesan hubungan antara manusia dan agama dengan pembangunan teknologi hijau. Jadi, apakah sebenarnya kesan atau impak yang diberikan kepada hubungan manusia dan agama dengan pemusatan teknologi hijau? Jadi, yang pertama sekali, penggunaan teknologi hijau yang terutamanya akan meningkatkan kasih sayang kita terhadap alam sekitar. Hal ini ditekankan dalam setiap ajaran agama, terutama di negara kita, dan agama Islam sangat menekankan perkara ini untuk kita mencintai alam sekitar kita. Jadi kesannya adalah sangat positif, di mana kita akan lebih menyayangi dan menyanjungi alam sekitar dan tidak lagi kita mengambil tindakan yang boleh menjejaskan alam sekitar atau sebarang aktiviti yang boleh memudaratkan alam sekitar itu. Dan seterusnya, kesan yang kedua adalah meningkatkan keupayaan bagi berinovasi dalam pembangunan teknologi hijau, di mana ia akan meningkatkan daya saing teknologi tersebut di pesada antarabangsa. Kita akan membangun, kita akan develop kita punya teknologi hijau, di mana kita dah nampak teknologi hijau itu memberikan pelbagai manfaat kepada manusia. Jadi di sini akan ada pencetusan idea, berinovasi, dan secara kreatifnya pelbagai teknologi hijau akan diperkenalkan. So ini adalah antara kesan yang utama yang berlaku dengan hubungan antara manusia dan agama dengan pemusatan atau pembangunan teknologi hijau. Seterusnya, kita akan pergi kepada prinsip, nilai dan etika. Di sini kita dapat lihat ada dua bahagian yang besar, iaitu etika alam sekitar dan etika teknologi hijau. Di dalam etika alam sekitar, kita ada tentang agama Islam dan juga tentang ahli sains atau etika yang dikatakan dalam sains. Okey, yang pertama adalah alam sekitar dan agama Islam, di mana kita sebagai makhluk Allah Subhanahu Wa Taala, jadi kita perlu ingat tentang tanggungjawab kita atau amanah kita untuk terus menjaga alam sekitar. Jadi kita mengambil faedah dengan alam sekitar yang ada sekarang ni, yang Allah ciptakan, tetapi kita juga perlu menjaganya tanpa menggunakan lebih daripada sepatutnya. Okey, dan seterusnya adalah alam sekitar dan sains, di mana saya menekankan tentang anthropocene, iaitu satu istilah yang digunakan untuk menjelaskan cara hidup dan aktiviti manusia yang menyebabkan kemusnahan ekologi akibat pengurusan atau penggunaan teknologi moden. Maka di sini kita dapat lihat apa pun kita mesti ada kontrol ataupun satu perkara atau etika yang boleh meningkatkan keseimbangan penggunaan sumber asli dan penjagaan alam sekitar. Jadi yang seterusnya adalah etika teknologi hijau. Di sini kita ada 1, 2, 3, 4, iaitu yang pertama adalah membangun prinsip keadilan, membangun sifat tidak merosakkan alam sekitar, di mana manusia diciptakan adalah untuk memberi manfaat kepada seluruh alam semesta, iaitu merangkumi tumbuhan dan binatang bagi memenuhi keperluan hidup. Jadi yang seterusnya ialah membangun prinsip hidup sederhana. Di sini saya ingin tekankan sederhana is everything. Apa-apa yang diajar dalam Islam, kita harus bersyukur. Jadi kita dah dapat something yang sikit, walaupun sikit, daripada alam sekitar. Jadi kita kena syukur dan kita kena guna apa yang ada, bukan ambil semuanya dan sampai menyebabkan satu pencemaran atau kecederaan kepada alam sekitar. Jadi yang seterusnya ialah membangun prinsip integriti moral, dan perkara ini penguatkuasa alam sekitar seperti DPKL, alam flora dan sebagainya perlulah beramanah dalam menjalankan tugas, meskipun ia melibatkan orang kenamaan dan berpengaruh. Maksudnya mereka perlu menjalankan tugas untuk menjaga alam sekitar ni, menguat kuasa dan memberi tindakan yang setimpal jika terdapat individu-individu yang merosakkan alam sekitar. Baiklah, seterusnya kita akan pergi kepada nilai dan etika dalam prinsip Islam. Terdapat 4 cabang yang besar. Yang pertama ialah tauhid, terhindar dari penyelewengan, kezaliman dan kerosakan kerana takwanya Allah. Jadi kita takutkan kepada Allah Subhanahu Wa Taala, pencipta kita. Jadi kita akan rasa
takut untuk kita buat salah, merosak alam sekitar. Jadi yang kedua adalah amanah. Amanah berteruskan kepada konsep insaniah, kemanusiaan sejati, sentiasa melaksanakan tugas dengan sempurna, tidak mementingkan diri sendiri. Maksudnya kita mementingkan keperluan orang ramai keliling kita, masyarakat dan negara serta dunia. Dan seterusnya ialah amalan syura. Amalan syura ialah satu amalan yang iaitu memberi keputusan secara majoriti ataupun demokrasi. Lebih yang dipercayai ia akan lebih tepat serta adil dan melibatkan keputusan bersama untuk mengelakkan sifat mementingkan diri sendiri. Yang terakhir ialah adil. Adil dengan pihak lain, tidak berdiskriminasi, menjadi pemudah cara dan semua urusan, tidak menafikan hak orang lain dan bebas daripada prejudis. Jadi di sini dalam konteks teknologi hijau lah, adil boleh diaplikasikan dari segi penggunaan sumber, di mana pemimpin harus adil dalam pemilihan sumber, memastikan tiada pembaziran sumber dan tidak bertindak sesuka hati. Jadi di sini kita dapat lihat dalam teknologi hijau ini, sumber asli atau sumber mentah merupakan perkara yang utama perlu dititik beratkan. Maknanya penggunaan sumber perlu diminimumkan dan perkara yang diminimumkan itu pula perlu adil dan saksama. Seterusnya ialah manfaat dan kepentingan atau peranan teknologi hijau. Secara keseluruhannya, teknologi hijau ini memberi banyak manfaat kepada kita, di mana kita dapat mengintar semula, kita dapat mendapat pemprosesan atau pembersihan air, membersihkan udara, memelihara tenaga, penjimatan air serta pengangkutan dan zon bebas asap rokok. Semuanya datang daripada teknologi hijau yang telah diperkenalkan. Jadi, kepentingan teknologi hijau ini adalah yang utama sekali adalah untuk memelihara dan memelihara alam sekitar. Perkara ini penting untuk kita terus menjaga ekosistem kita dan memastikan ekosistem kita berada dalam keadaan yang seimbang. Meneruskan pembentangan saya, seterusnya saya akan menekankan tentang isu dan kesan teknologi hijau, di mana kita ada 3 isu yang penting atau utama, iaitu yang pertama ialah isu kos. Penggunaan teknologi hijau atau penghasilan teknologi hijau memerlukan alat-alat yang tidak akan mencemarkan alam sekitar, maka untuk menghasilkan alat-alat tersebut akan melibatkan kos yang tinggi. Seterusnya ialah isu masa, di mana kaedah pembersihan yang dilakukan untuk penggunaan teknologi adalah pembersihan secara natural, di mana penggunaan bahan kimia untuk kaedah pembersihan tidak digunakan untuk menjaga alam sekitar kita. Jadi pembersihan yang dilakukan mengambil masa yang tinggi. Dan seterusnya ialah isu kesedaran, di mana ramai lagi rakyat, masyarakat negara kita dan di pesada antarabangsa mempunyai kesedaran yang rendah tentang benefit ataupun kepentingan teknologi hijau ni sebenarnya. Jadi kesan terhadap alam sekitar, teknologi hijau ini memberi kesan yang sangat positif kepada alam sekitar. Seperti yang kita tahu, kereta hybrid contohnya menggunakan air untuk menjana kuasa enjin tersebut. Jadi perkara ini menurunkan atau sekaligus mensifarkan pengeluaran karbon monoksida ke alam sekitar ataupun kepada sekeliling kita. Jadi karbon monoksida yang menyebabkan pencemaran udara itu dapat dielakkan, dan perkara ini adalah sumbangan daripada pemesatan atau pembangunan teknologi hijau sebenarnya. Secara keseluruhannya, yang pertama, realiti dapat kita kenal pasti secara mendalam berhubung teknologi hijau, terutamanya di negara kita, di mana kita dapat mengupas tentang pentingnya teknologi hijau di negara kita untuk terus dipergiatkan untuk kebaikan bersama. Yang kedua ialah proses, di mana pentingnya proses untuk hubung kait prinsip nilai etika dan manfaat dalam memelihara teknologi hijau di negara kita. Yang ketiga ialah fokus, di mana semua perkara-perkara seperti pemeliharaan dan pemuliharaan serta isu-isu dalam teknologi hijau harus ditekan
ditekankan. Yang terakhir ialah inclusiveness, di mana merangkumkan nilai Islami seiring dengan pembangunan teknologi hijau, di mana untuk mengekalkan kelestarian alam sekitar. Itu sahaja daripada kumpulan kami. Sekian, terima kasih.